Penggunaan elektrik semakin meningkat dewasa ini, namun isu kekurangan sumber tenaga bekalan elektrik masih terus membelenggu masyarakat setempat. Dalam segmen Sabah Sana Sini kali ini, Lambai Limbai akan membawa anda melihat dan meninjau perkembangan serta kesan daripada pelaksanaan Loji Janawkuasa Arang Batu ini. Lahad Datuk Energi Sendirian Berhad yang merupakan usaha sama gabungan antara Tenaga Nasional Berhad dengan anak-anak syarikat milik Kerajaan Negeri Sabah telah diberi kepercayaan untuk membuat kajian terperinci kesan alam sekitar bagi tujuan melaksanakan projek stesen Janawkuasa Arang Batu 300 MW di Kampung Sinakut, Felda Sahabat. Kampung Sinakut, Felda Sahabat Lahad Datu yang subur dengan tanaman kelapa sawit dicadang sebagai tapak bina stesen Janawkuasa Arang Batu bagi menampung bekalan elektrik khususnya di kawasan pantai timur Sabah. Kawasan laut yang berhadapan dengan tapak cadangan projek seluas 69 hektar ini menjadi salah satu sumber lubuk rezeki kepada penghuni Kampung Sinakut yang rata-rata menjalankan aktiviti nelayan. Faedah daripada pembinaan Loji Janawkuasa Arang Batu tu di sini, apa yang Pak Imam dapat nampak antara faedah-faedahnya? Sini faedahnya yang kalau sekiranya dapat dibuat loji ni kan, kita dapat ialah kemudahan daripada jalan kan, ialah elektrik perumahan kan, peluang pekerjaan kepada tempatan-tempatan ini kan, tempatan sini terutama sekali lah anak-anak sekolah kan, baru lepas sekolah SPM tu. Dia di kawasan tapak bina Janawkuasa Arang Batu tu tidak melibatkan penduduk orang kampung, hanya itu tanah Felda, dan tapi mengikut keperluan jawatan sekitar di sekeliling tapak bina itu ada buffer zone lebih kurang 500 meter dan juga di pesisir pantai. Maka terdapat buat masa sekarang ni penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pantai di atas tanah kerajaan. Dan apabila kerajaan negeri telah kena pasti suatu tempat di mana penduduk ini akan dipindahkan setelah projek ini dapat keputusan EIA, dan dia akan kerajaan negeri akan pindahkan penduduk ini ke suatu tempat yang bersesuaian, yang tidak akan menjejaskan kehidupan seharian yang buat masa sekarang ni lah. Dan juga dengan apabila berlakunya pembangunan stesen Janawkuasa ini akan adanya peluang-peluang pekerjaan, bagi penduduk setempat. Pembinaan dan pelaksanaan Loji Janawkuasa Arang Batu mendapat respon yang baik daripada masyarakat sekeliling. Namun tidak kurang juga persepsi segelintir masyarakat yang kurang memahami tentang kepentingan pelaksanaan loji tersebut dalam kehidupan seharian. Lambai Limbai kali ini diberi peluang untuk meninjau dengan lebih dekat kesan dan faedah daripada pelaksanaan loji tersebut ke atas penduduk di sekitar Kapar dan Manjung. Daerah Kapar adalah antara daerah yang pesat membangun di negeri Selangor. Dengan kewujudan stesen Janawkuasa Sultan Salahuddin Abdul Aziz yang ditadbir oleh Kapar Energy Venture Sendirian Berhad, stesen ini menghasilkan kuasa tenaga elektrik dengan kapasiti 2,420 MW. Stesen Janawkuasa Arang Batu ini mula beroperasi pada tahun 1988 dan terletak hanya 10 km dari Pelabuhan Kelang. Apa yang menarik, stesen Janawkuasa Mesra Alam ini menjadi tempat persinggahan beribu-ribu ekor burung pesisir pantai yang singgah di antara bulan September dan April. Semua gambar ke belakang. Apa gambar baju? Ini kediri ya? Tak, this is little heron. Kolam abu yang terletak dalam kawasan stesen Janawkuasa yang berfungsi untuk menyimpan abu hasil daripada pembakaran bahan api arang batu ini menjadi tempat istirahat burung-burung migrasi yang memerlukan lokasi rehat sebelum meneruskan perjalanan. Burung-burung ini akan mencari makan di sekitar lumpur di sini, tetapi apabila air pasang, burung-burung ini akan pindah ke kawasan ash pond ini, di mana di kawasan ini pertamanya ia tidak diganggu gugat oleh manusia, dan yang keduanya kawasannya adalah cetek. Jadi senang burung-burung itu untuk bergerak dan mencari makan di kawasan ini. Ya. Flying pattern we can identify. Oh, this different species. It's a different species, but common.
Sewaktu lawatan saya dan kru lambai-limbai ke kapar juga, kami dibawa ke sebuah sekolah untuk meninjau bagaimana proses pengukuran tahap pencemaran udara dilakukan. Pemantauan yang dilakukan sekali seminggu ini bertujuan memastikan kebersihan udara di kawasan yang berdekatan stesen Janakuasa pada tahap yang terkawal dan dibenarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Selepas 24 jam lah. Udara tak masuk daripada atas lah. Bawah tu pump. Kita set up ke 11.59 hari Sabtu malam Ahad dia akan berhenti. Selain melihat tahap kawalan udara, kehidupan laut di sekitar stesen Janakuasa turut tidak terjejas. Aktiviti penternakan kerang di bawah projek kebun kerang dan memproses kerang dewasa, Kampung Tok Muda Kapar telah mula beroperasi dan berkembang dengan pesatnya sejak kewujudan stesen Janakuasa ini. Bagi pengusaha ternakan kerang Muhammad Hakim, lokasi stesen Janakuasa yang paling hampir dengan kawasan memproses kerangnya tidak mendatangkan sebarang masalah. Malah benih kerangnya juga didapati makin bertambah. Menurutnya lagi, kini pembenihan kerang juga agak lumayan dan tiada sebarang pencemaran ke atas emas hitamnya ini. Takkan tengok je, apa kata kita cuba pula menu kerang rebus. Manis sungguh isinya. Lagi masa yang Abang cameraman, marilah makan. Dari Kapar, saya ke daerah Manjung. Di sinilah letaknya stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah yang ditadbir oleh TNB Jana Manjung Sendirian Berhad yang mana telah beroperasi sejak 2003 dan dilengkapi dengan peralatan serba moden dan berteknologi tinggi. Sebanyak 2,100 megawatt tenaga elektrik dihasilkan dan merupakan IPP yang terpenting di semenanjung Malaysia. Sepanjang pemerhatian, stesen ini memelihara dan mengekalkan alam sekitar bagi memastikan penjanaan tenaga elektrik dijalankan dengan selamat dan efisien. Walaupun menghasilkan kapasiti voltan tenaga elektrik yang tinggi, namun keseimbangan dan ekosistem persekitaran masih terbela dan tidak terusik. Orang anggapkannya asap. Sebenarnya bukan asap. Dia adalah steam atau uap air yang kita lepaskan ke atas sebab kita nak menggunakan steam tu. Taman Paya Bakau di daerah Manjung terkenal sebagai habitat monyet sekaligus memberi gambaran bahawa ekosistem kehidupan haiwan ini tidak terjejas dengan pelaksanaan stesen Janakuasa. Lihat sahajalah gelagat mereka yang riang di habitat sendiri. Selain hidupan alam yang bebas dengan habitatnya, Encik Hamzah atau lebih dikenali sebagai Pak Long aktif menjalankan penternakan ikan keli. Ya. Kami adanya stesen Janakuasa ni ada kesan tak dengan rumah Pak Long dan kawasan kita? Tak ada. Tak ada apa ini penyamanan habuk ke apa-apa pun tak ada. Dia kan macam mana Janakuasa, wujudnya Janakuasa sini. Tak ada apa benda yang berlaku pada ni kawasan yang berhampiran sini. Tak ada. Selain penternakan ikan keli, kami juga singgah di kolam udang milik Encik Hong yang terletak beberapa kilometer dari stesen Janakuasa. Beliau yang telah menjalankan penternakan di sini sejak sebelum stesen Janakuasa ini beroperasi tidak menghadapi sebarang kesulitan, malah dapat menjalankan penternakan dengan baik. Ambil lauk punya air lah, lekas stesen sana sini, tapi tak ada apa masalah lah. Kita dan udang sudah besar, kita dan tangkap semua pergi import pergi Korea juga. Semua pergi Korea banyak baik juga. Ya, saya cari tadi tu. Selain ikan keli dan udang, apa yang lebih menarik ialah apabila air laut yang dikitar semula setelah melalui proses penyujukan dalam jentera stesen Janakuasa tidak menjejaskan persekitaran alam sekitar, malah menjadi lubuk rezeki kepada penternakan ikan dalam sangkar.
Zamrian telah menternak ikan dalam sangkar selama 3 tahun dengan pendapatan RM5,000 sebulan ini bersyukur di atas perkembangan aktiviti perikanan masyarakat setempat selain pembangunan pesat daerah Manjung. Seperti yang tuan-tuan nampak di belakang saya adalah stesen Jawatankuasa Sultan Azlan Shah milik TMB yang diurus dan dikendalikan oleh TMB Jana Manjung. Jadi setakat ini sejak tahun 2003 kita telah menguruskan mendalikan stesen ini tanpa sebarang masalah sebab kita ada sistem pengawalan dan penguasaan alam sekitar yang cukup menepati kehendak Jabatan Alam Sekitar. Juga ia tidak membawa sebarang impak kepada masyarakat tempatan di mana segala urusan ekonomi mereka berjalan seperti biasa, malah mungkin ada tahap pembangunan sedikit dan alam sekitar memang tetap terpelihara sehingga ke hari ini. Sejak tahun 2003, stesen Jawatankuasa Sultan Azlan Shah di Manjung menjadi kebanggaan penduduk tempatan. Dan saya rasa perkara yang sama akan berlaku di Sabah satu hari nanti. Di mana stesen Jawatankuasa di Lahad Datu akan dibangunkan. Sudah pasti orang Sabah akan berkata ngambah itu. Semoga pembinaan loji Jawatankuasa Arang Batu di Sabah akan mendapat respon positif seperti yang berlaku di Kapar dan Manjung. Tenaga di Jana, alam sekitar dipelihara.